Kehidupan di tengah kota raya Kuala Lumpur kadang-kala tidak seindah seperti disangka. Pandemik COVID-19, tekanan ekonomi, kenaikan harga barang dan pelbagai cabaran lagi mengubah landscape kehidupan warganya. Tambah perit bagi isi rumah yang hanya sekadar cukup-cukup makan, terutama kelompok B40. Benar macam bantuan disalurkan datang dari pelbagai sudut, baik daripada pihak kerajaan, masyarakat sivil, NGO dan ramai lagi. Tapi sejauh mana impak inflasi memberi tekanan dalam meneruskan kelangsungan hidup dan bagaimana pula mereka melaras atau adjust kehidupan mereka sekarang? Persatuan Ekonomi Input-Output Malaysia, Esrawani dan Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan (EUERA) melalui kerjasama strategik melakukan kajian lapangan, menganalisis dapatan dan merangkumkannya dalam laporan Meniti Titian Hidup Memahami Impak Badai Inflasi. Cerapan data menerusi kaedah purposive sampling secara bersemuka pada 23 dan 24 Julai lalu itu melibatkan 120 sampel isi rumah B40 dan M40. Ia dijalankan di 27 penempatan di Lembah Kelang dengan 18 daripadanya adalah isi rumah yang menetap di Projek Perumahan Rakyat PPR. Hasil laporan itu mendapati inflasi yang dihadapi pada ketika ini telah menyebabkan tekanan perbelanjaan kumpulan isi rumah B40 dan sebahagian M40. 8 daripada 10 responden akui keupayaan kewangan untuk menampung perbelanjaan harian mereka terjejas dan 79.1% merupakan kumpulan B40. Inflasi telah mengurangkan kuasa beli kumpulan isi rumah B40 dan sebahagian M40 serta mengubah corak perbelanjaan mereka bagi memastikan kelangsungan hidup sekaligus mengurangkan saiz hidangan mereka. 1/3 daripada mereka yang terjejas tidak mempunyai caruman KWSP pada pekerjaan sekarang dan mereka ini telah mengeluarkan caruman KWSP sebelum mencapai had umur persaraan. Kerajaan sebelum ini telah menyatakan iltizam untuk terus menyalurkan pelbagai bantuan dan subsidi kepada rakyat dalam mengharungi kesan inflasi dan kenaikan harga barang ketika ini. Selain memperkenalkan subsidi baharu yang tidak termasuk dalam bajet 2022 iaitu bagi ayam dan telur serta elektrik, kerajaan turut memperuntukkan anggaran subsidi RM37.3 bilion bagi petrol, diesel dan LPG berbanding RM13.2 bilion tahun lepas. Malah anggaran subsidi minyak masak telah mencecah RM4 bilion berbanding RM2.2 bilion tahun lalu selain subsidi kepenggunaan lain dengan anggaran perbelanjaan adalah RM9.7 bilion berbanding hanya RM1.1 bilion tahun sebelumnya. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini turut memaklumkan bahawa bantuan keluarga Malaysia Fasa 2 telah ditambah baik dengan bantuan tunai tambahan bernilai RM630 juta dengan jumlah peruntukan keseluruhan BKM sebanyak RM8 bilion. Ia sekaligus membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap golongan yang memerlukan dan seterusnya memberi impak yang tinggi kepada rakyat serta merancakkan ekonomi melalui aktiviti perbelanjaan.